Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi semua pendengar dan penonton kepada Zoom FB program Forum Dialog Sosio Budaya Majlis Dakwah Negara Malaysia. Kita hari ini bertuah kerana tajuk yang telah kita amat bertuah kerana tajuk yang dipilih oleh Majlis Dakwah Negara sangat mencabar dan juga kontroversial. Mungkin, tapi kita dah menjemput ahli-ahli panel yang saya kira mempunyai kepakaran dan pengalaman yang cukup untuk kita bincang dalam forum dialog kita pada hari ini. Kita amat bertuah kerana kita mempunyai 4 ahli panel yang dijemput khas. Yang pertamanya tetapi seorang ahli panel yang diharap-harapkan iaitu Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah, Menteri Kebajikan Masyarakat Sarawak, tidak dapat hadir pada hari ini kerana kesibukan dan telah menghantar wakilnya iaitu Dr. Zulfa Abdullah, iaitu Setiausaha Eksekutif kepada Majlis Pembangunan Sosial, Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan, Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Negeri Sarawak. Panjang, saya terpaksa baca sebab dia punya kementerian terpanjang. Selamat datang Dr. Zulfar. Ya, selamat datang. Terima kasih. Okey, sebagai mewakili kepada Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Fatimah ya. Ya. Okey, ahli panel kita yang kedua tidak lain ialah rakan baik saya, Dr. Anwar Hassan daripada Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, iaitu daripada Fakulti Pengajian Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, kita ada orang Melaka, orang Kelantan tapi ada di Melaka. Kita ada Ustaz Huzailam, iaitu timbalan pengerusi kepada Majlis Pengelola Sekolah Harapan Negeri Melaka. Ini kiranya dicadangkan oleh yang di-Pertuan Negeri Melaka, Tun Ali Rastam lah. Ini usaha baru Tun Ali semenjak jadi yang di-Pertuan Negeri Melaka. Dan kita ada Puan Rosmawati Zainal, iaitu CEO kepada Rumah Perlindungan Raudatus Saudah Kuala Lumpur, yang mana saya kira pioneer lah dalam apa yang kita nak bincang pada hari ini. Saya sengaja lambatkan sebut tajuk perbincangan itu kerana tajuknya agak bagus. Iaitu tajuk yang kita nak bincang pada hari ini ialah gadis atau wanita muda hamil terlanjur. Kerana dia terlanjur itulah kita ingin mendapat resolusi. Apakah resolusi untuk mereka? Tajuk ini saya sendiri pun tidak berapa mahir dan agak malu-malu dan takut untuk membuka cerita kerana kontroversinya. Kita tak tahu apakah sebabnya, kenapa berlaku, adakah dari aspek sosial, dari aspek keluarga, latar belakang, sosioekonomi dan banyak lagi faktor-faktor yang terlibat. Jadi saya rasa kita jemput khusus hari ini para panel yang memang mempunyai ilmu dan pengalaman serta rekod yang baik untuk mewar-warkan masalah ini di kalangan masyarakat sosio budaya kita, dan mudah-mudahan kita dapat mendapat atau memberi cadangan ataupun solusi pada permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Jadi untuk memulakan sesi dialog kita forum ini, saya dengan segala hormatnya menjemput
Dr. Anwar Hashim untuk memberi sedikit mukadimah penerangan mengenai tajuk kita pada hari ini. Dipersilakan Dr. Anwar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya kasihi dan hormati Profesor Dato' Dr. Halim yang merupakan tunjang kepada dialog kita pada petang ini, insya-Allah, yang akan mengemudi dialog kita. Dan seterusnya yang dihormati wakil kepada Datuk Menteri Sarawak tadi, Datuk Sufar Abdullah. Kemudian kita ada Ustaz Zailam daripada Melaka. Maaflah kalau saya tak sebut dia punya jawatan dan sebagainya tadi. Dan kita ada juga panggil pihak yang bertanggungjawab ataupun yang daripada NGO, iaitulah Puan Rosmawati, ya. Betul ya, Puan Rosmawati, dan seluruh penonton yang mendengar dan menonton dialog kita pada petang ini, alhamdulillah. Jadi tajuk kita pada petang ini memang benar seperti mana yang dikatakan oleh Dato' Dr. Halim tadi. Memang tajuk yang saya sendiri merasa tercabar, bukan tercabar macam mana, maksudnya ia adalah satu topik yang sangat panas dan juga topik yang penting untuk dibincangkan, iaitu berkaitan dengan gadis hamil terlanjur. Di manakah solusinya? Jadi sebelum kita memulakan dialog kita pada petang ini, mungkin kita harus memahami apakah yang dimaksudkan dengan gadis hamil terlanjur itu. Dan kalau kita ingin takrifkan apakah itu gadis hamil terlanjur, mungkin kita katakan di sini adalah gadis hamil terlanjur iaitulah satu perhubungan seksual yang berlaku di antara gadis dan remaja dan juga lelaki tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Ya, tanpa ikatan perkahwinan yang sah, maka kita sebut terlanjur. Kalau dia ada ikatan perkahwinan, kita tidak sebut sebagai terlanjur. Jadi fenomena gadis hamil terlanjur ini banyaklah natijahnya dan juga kesannya dalam masyarakat kita, yang mana kalau kita sebut kes ini, dia meliputi semua bangsa sebenarnya, semua agama, ada statistiknya. Namun apa yang saya nak bawa di sini mungkin sebagai mukadimah, kita nak tengok sedikit data, sejauh mana keseriusan berlakunya orang panggil apa, fenomena gadis terlanjur ini di Malaysia. Kita tengok melalui data yang dikemukakan oleh Jabatan Pendaftaran Negara, yang kita boleh dapati dalam website dan sebagainya, kajian antara 2010 hingga 2018 sehingga 2018 sebanyak 172,811 kes pendaftaran anak luar nikah. Bila sebut kita pendaftaran anak yang tak sah taraf ataupun anak luar nikah ini, dia akan merujuk kepada gadis hamil dan terlanjur tadilah. Kemudian itu pada ending 2018. Kemudian sejak daripada tahun 2019 sehinggalah Februari 2020, data yang kita ada di sini adalah sebanyak 22,567 kes anak yang tidak sah taraf yang didaftarkan. Mungkin ada banyak lagi data, tuan-tuan dan puan-puan, dan panel-panel yang kita hormati sekalian. Sekiranya kita mengkaji dan melihat dalam data akhbar, internet dan sebagainya, kita akan mendapati kes ini sebenarnya kes yang saban hari meningkat. Mungkin ada orang kata PKP baru-baru ini mungkin berkurang dia punya kes, tetapi itu kerana manusia tak boleh keluar, kan? Tetapi kalau kita tengok data juga menunjukkan sewaktu PKP, statistik yang menonton rancangan pornografi itu meningkat di kalangan remaja khusus. Dan memang ini ada berkaitan sebenarnya dengan tajuk kita yang akan kita bincangkan pada petang ini. Dan sebagai background juga, mungkin saya boleh mukakan data yang didapati dalam kajian oleh Healthcare Malaysia Sdn Bhd, yang melibatkan 2,500 responden. Mereka mendapati bahawasanya
pergaulan seks bebas ataupun seks tanpa apa panggil apa, saya sebut ni tanpa silang-silu kerana nak bagi semua orang jelas dan faham. Okey, perbuatan seks tanpa perkahwinan yang sah ini kerap berlaku di antara umur 13 hingga 19 tahun. 13 hingga 19 tahun. Dan ada dapatan kajian lain yang mengatakan dia juga sering berlaku di antara remaja yang berumur 18 hingga 24 tahun. Makna kata di sini, keadaan remaja ataupun gadis, bila kita sebut gadis ni, orang yang gadis remaja, berada dalam keadaan yang parah sebenarnya. Berada dalam keadaan yang Masya Allah perlu dibantu dan perlu diberi perhatian, dan sekiranya tidak diberi perhatian, mungkin akan lebih melarat lagi. Kalau dibincangkan dari sudut faktor, Datuk Doktor, sebenarnya banyak faktor yang menyumbang berlakunya perkara sedemikian ataupun kes-kes ini. Antaranya kita tengok dalam kajian-kajian yang dibuat, paling banyak sekali jawapan yang kita dapat ialah kebanyakan mereka ini adalah kerana tidak mendapat kasih sayang dan perhatian ibu bapa yang secukupnya. Sebenarnya ini adalah tunjang kepada masalah ini. Semuanya bermula daripada keluarga. Apabila seorang anak gadis itu mereka tidak mendapat belayan ataupun kasih sayang yang secukupnya, terutamanya perhatian, maka menyebabkan mereka keluar daripada rumah dan mencari kasih sayang yang lain. Dan mereka daripada situ mereka akan berkenalan dengan orang lelaki ataupun boyfriend mereka, dan mungkin permulaannya tidak melakukan hubungan seksual, tetapi lama kelamaan sekiranya lelaki yang ditemuinya itu juga adalah lelaki yang tidak baik, maka dia akan membawa kepada penzinaan seperti yang kita sebut tadi. Dan 2-3 faktor yang mungkin saya sebutlah sebagai mukadimah. Saya pun tak nak panjangkan saya punya kalam, nak bagi peluang juga pada panelis yang lain. Mungkin kita kata di sini ialah faktor yang lain, pengaruh rakan sebaya. Sebab itulah kita kata dalam agama Islam, mak dan ayah itu sangat penting, memainkan peranan yang sangat penting dalam mendidik anak-anak seawal usia mereka kecil lagi. Kerana apa? Kita tengok anak-anak kita ni, kalau di kecil-kecil kita boleh berkawan dan kita boleh suruh dan arah mereka, dan kita boleh dekati mereka dengan mudah. Tapi bila mereka dah meningkat usia remaja, gadis dan sebagainya, amat susah ketika itu untuk kita tarik lagi dia orang untuk apa, nak cegah daripada berlaku satu benda yang tidak baik. Oleh sebab itu, ketika mana kita kurang kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak, maka itu menjadi faktor kepada mereka menjadi lebih rapat dengan rakan-rakan mereka yang lain. Jadi dalam Islam dituntut untuk kita memilih kawan-kawan yang baik dan sebagainya. Kenapa? Kerana kalau mereka berkawan dengan baik, insya-Allah anak-anak itu akan menjadi baik. Tetapi malangnya gadis-gadis yang terlanjur ni mungkin silap mendapat teman. Dapat teman yang merosakkan masa depan mereka, dan akhir sekali jadilah perkara yang tidak diingini. Dan kemudian yang paling besar mungkin saya nak sebut di sini, ada 2 perkara, iaitulah yang ketiganya, pengaruh internet. Dan kita tahu akhir zaman ni kita tengok internet, masya-Allah, dunia tanpa sempadan. Jadi kadang-kadang remaja ini, mereka menurut satu kajian, remaja ini masih kurang kematangan dalam menentukan yang hak dan yang batil. Walaupun mereka boleh berfikir tentang hak dan batil dalam perkara-perkara yang simple, yang mudah, tetapi untuk masa depan mereka tidak fikir lagi bila mereka bercinta, mereka melakukan hubungan yang tidak halal dan sebagainya. Mereka tidak berfikir tentang apakah konsekuen ataupun natijah yang akan mereka perolehi pada perkara tersebut, dan mereka terus melayari internet. Dan kita tengok sekarang remaja-remaja, masya-Allah, dengan internet boleh kata 24 jam dengan internet. Kadang-kadang kita balik kampung pun raya-raya kan, dulu kita balik kampung, anak-anak kecil semua bersalaman, pergi beraya, bersosial. Tetapi yang kita lihat pada zaman sekarang, remaja-remaja yang ada mungkin lebih banyak menghabiskan masanya dengan internet, dan kadang-kadang mereka melayari laman-laman yang tidak baik. Dan yang keempat saya sebutkan pada petang ni, sudah pastinya faktor yang paling besar sekali adalah kurang didikan agama dalam keluarga. Jadi didikan agama ni sebenarnya kalau dipupuk
ke atas anak-anak dengan baik sejak bermula daripada kecil, berkenaan solatnya, berkenaan auratnya, berkenaan batasan pergaulannya dan sebagainya, maka insya-Allah anak-anak itu kalau dididik daripada awal, diasuh, insya-Allah dia tidak terjebak dengan perkara tersebut. Malangnya mungkin kadang-kadang perkara tersebut tidak dititik beratkan. Maka itu menjadi faktor kepada gejala yang kita sebutkan pada petang ini. Okey, jadi itu sikit banyak overview daripada saya, Datuk. Mungkin kita boleh dengar pandangan pendek-pendek lain, insya-Allah tu. Terima kasih doktor, satu penjelasan yang agak baik, tetapi maklumlah dikatakan terlanjur, maka faktor-faktor itu tidak dilihat dan mungkin yang terjadi ini sudah berlaku, maka kita tak boleh meninggalkan mereka. Itu isu yang panas sedikit. Jadi saya ingin bertanya kepada Dr. Zulfar, keadaan di Sarawak, sebab dia ada kementerian yang khusus mengenai kanak-kanak dan ibu bapa dan keluarga. Dr. Zulfar, silakan. Pengalaman di Sarawak. Ya, terima kasih Profesor. Assalamualaikum. Mungkin saya kongsikan sedikit some slides lah untuk kita sama-sama melihat apa yang kerajaan Sarawak buat untuk menangani isu ini lah. Dapat tengok tak, Prof? Boleh. Okay, jadi silakan. Kerajaan Negeri Sarawak melalui kementerian yang panjang tadi namanya, kita pendekkan KWKPK lah. Jadi kita daripada orang kata daripada lahir sampai mati lah, from womb to tomb punya ministry, kita memang memberi fokus kepada satu isu yang dipanggil sebagai kehamilan remaja. Daripada banyak isu, 10 isu sosial yang kita bagi tumpuan, satu daripadanya adalah kehamilan remaja. So itulah fokus yang diboleh Kerajaan Negeri Sarawak. Dan melalui Majlis Pembangunan Sosial Sarawak, kita menjalankan beberapa kajian dan kita pun telah menjadikan isu ini sebagai satu isu yang wajib diberi perhatian kerana buat masa ini dilihat sebagai Sarawak. Di Malaysia, Sarawak mempunyai bilangan kehamilan remaja yang paling ramai di Malaysia sebenarnya. Alright. So mungkin saya nak bagi definisi sedikit mengenai kehamilan remaja mengikut WHO kepada para pendengar, iaitu menurut WHO, kehamilan remaja adalah kehamilan yang berlaku pada wanita yang berusia 11 hingga 19 tahun. Itu adalah definisi mereka. Dan di Sarawak, hasil kajian dan tinjauan kita, inilah faktor-faktor yang menyebabkan kehamilan remaja ini. Ada 10 yang kita dapati. Tadi ada juga doktor menyentuh mengenai beberapa faktor, tapi ini adalah faktor yang betul-betul yang kita buat profiling lah di Sarawak. Pergaulan bebas remaja semasa keramaian. Ini kajian participant observer yang kita jalankan pada tahun lepas. Jadi jika ada keramaian dan sebagainya, ini adalah satu daripada faktor yang paling besar yang menyebabkan isu kehamilan remaja ini. Pengaruh isu dadah dan substance, 3% daripada kehamilan remaja yang ada. Ini adalah faktor yang kita jumpai. Akibat jenayah seksual mungkin kita boleh kongsikan juga nanti. Akibat jenayah seksual juga berlaku menyebabkan kehamilan remaja. Kawalan yang longgar daripada ibu bapa dah disebut. Akibat masalah dalam keluarga, kemiskinan keluarga, keinginan untuk hidup mewah. Ini ada juga mereka yang walaupun tidak miskin, ingin untuk hidup mewah sebagainya. Pendedahan kepada bahan dalam media sosial, I think ini dah disebut tadi, pengetahuan pendidikan seksual yang rendah. Ini adalah satu daripada faktor yang kita jumpai juga, dan akibat cinta monyet remaja. Ini adalah 10 yang kita lihat. Daripada faktor-faktor ini kita menjalankan beberapa aktiviti nanti. About to share, ini adalah kesan akibat kehamilan remaja yang kita perolehi daripada tinjauan kita. Kesan kesihatan, sosial, ekonomi dan psikologi. Kalau kita lihat kesihatan memang menggerunkan, keguguran, kematian ibu, bayi, kecacatan bayi, semuanya. Jadi ini adalah 4 akibat daripada kehamilan remaja. Dan di Sarawak kita ada talian sokongan dan bantuan. Kita sediakan khas hotline bagi tujuan ini.
di Jabatan Kebajikan Masyarakat seperti yang tertera di bawah tu. So itulah cara satu daripada yang kita buat untuk hotline dan kita wawarkan kepada masyarakat. Dan di Sarawak satu yang special yang kita buat yang tak pernah dibuat di tempat lain, kita mewujudkan One Stop Teenage Pregnancy Committee ataupun OSTPC untuk kita menangani isu ini. Dan OSTPC ini merupakan tadbir urus bersepadu lah yang dianggotai oleh pelbagai rakan strategik, agensi kerajaan dan swasta serta NGO untuk menangani isu-isu spesifik yang dihadapi oleh remaja hamil yang telah dikenal pasti. Kita tubuhkan pada tahun 2014. Dan kenapa kita mewujudkan OSTPC ini? Sebab kita melihat bahawa isu remaja hamil ini memang betul-betul kompleks dan juga complicated lah. Sebab mereka ini bukannya saja terdedah kepada isu kehamilannya ataupun isu dirinya dan juga anak yang sedang dikandung dan anak yang akan dilahirkan nanti, tapi juga isu-isu lain seperti pendidikan, hak kanak-kanaknya, dan isu sosial, kesihatan dan juga agama. Tidak dapat diselesaikan oleh satu agensi saja. Semua agensi mesti terlibat bersama untuk kita menangani isu ini. Jadi rasional One Stop Teenage Pregnancy Committee ini sebenarnya datang daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Kerana mereka melihat teenage pregnancy di Negeri Sarawak masih tinggi, maka mereka ingin mewujudkan satu One Stop Committee supaya kita dapat menangani isu-isu yang dihadapi oleh kanak-kanak ataupun remaja yang hamil ini. Objektif penubuhan kita memang untuk mengukuhkan kolaborasi dan kerjasama supaya kita dapat menangani isu mereka secara lebih holistik dan juga bersepadu sifatnya. Dan macam-macam skop perkhidmatan yang kita lakukan seperti menerima rujukan kes-kes remaja hamil daripada seluruh fasiliti kesihatan dan juga daripada luar, contohnya daripada NGO dan sebagainya, mengenal pasti masalah dan isu remaja yang memerlukan perhatian pelbagai agensi, perbincangan bersama agensi berkaitan permasalahan remaja bagi mencapai penyelesaian dan sokongan yang dapat diberi kepada mereka. Memastikan setiap kes remaja hamil bermasalah diberi perhatian pelajarnya dan juga memastikan kesinambungan penjagaan semasa hamil supaya mereka ini selepas lahir nanti memastikan kesihatan mereka serta bayi yang baru dilahirkan selamat dan sihat. Memberi sokongan, bimbingan dan pemulihan penjagaan sebagai persediaan meneruskan kehidupan di masa depan yang lebih terancang. Dan juga di sini menjaga kerahsiaan dan juga VCC yang tidak menghukumlah ataupun non-judgmental di sini. Yang satu daripada perkara yang sangat-sangat kita titik beratkan sekarang adalah kita nak menangani punca ini, kita nak bermula untuk mengendalikan program dan intervensi bersepadu lah bagi remaja yang vulnerable ataupun rentan dan berisiko di Sarawak. So itu adalah satu daripada langkah yang kita ambil di bawah OSTPC ini supaya masyarakat dapat mengetahui dan sedar dan juga mempunyai advokasi dalam isu ini. Kalau di Sarawak kita ada struktur tabir urus mengenai isu ini. Di peringkat yang paling tinggi, OSTPC peringkat Negeri Sarawak dipengerusikan oleh YB Menteri kita, YB Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah. Dan kita ada penyelaras, Majlis Pembangunan Sosial di bawah kementerian ini menjadi penyelaras peringkat negeri. Dan bukan setakat peringkat negeri saja, kita turunkan ke peringkat bahagian ataupun kalau di Semenanjung di peringkat daerah lah. Diwujudkan juga satu OSTPC peringkat bahagian. Jadi pengurusinya resident bahagian. Kalau di Semenanjung tu artinya DO lah tu. Dan penyarasnya kita ada OSTPC peringkat bahagian lagi, iaitu Seksyen Transformasi Sosial Bahagian di Sarawak. So di Sarawak saya satu-satunya negeri yang ada Seksyen Transformasi Sosial Bahagian lah di peringkat daerah, peringkat bahagiannya. Dan di peringkat urustia, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan juga Pejabat Kesihatan Bahagian di peringkat bahagiannya. Jadi kita rasa dengan adanya tabir urus ini maka tertiblah cara kita nak menangani isu mereka. Dan kalau kita lihat keanggotanya, kita lihat di sini Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, State Attorney General,
Jabatan Kebajikan, Jabatan Wanita, JAKIM, JAIS, MAIS ni, Majlis Adat Istiadat, Unit for Other Religion, PDRM di 11, JPN kalau ada masalah dengan dokumen pengenalan diri, Jabatan Pendidikan jika dia nak balik ke sekolah, LPPKN untuk membuat program jika dah dikenal pasti mereka ini telanjur, dan NGO akan membantu mereka untuk menjejaki mereka secara konsisten. So itulah, jadi kita bermusyawarah sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Di peringkat bahagian sama juga di peringkat bahagian kita ada juga program kesihatan bahagian, pendidikan, pendidikan daerah, pendaftaran daerah, kemajuan Islam bahagian, pejabat Islam bahagian, dan semua mereka di peringkat bahagian turut memberi sumbangan untuk mengenai isu remaja hamil ini. Dengan itu maka mereka akan terbela dan juga kesejahteraan mereka akan dapat ditangani. Dan KPI pun kita letak kepada semua agensi ini. Jadi masing-masing mesti mencapai KPI yang telah ditetapkan untuk mereka supaya mereka dapat dibantu. Contohnya penurunan kes remaja hamil sebanyak 10% dari tahun sebelumnya. So kerajaan negeri telah meletakkan supaya berlaku penurunan kes remaja hamil sebanyak 10% setiap tahun daripada tahun sebelumnya. So alhamdulillah, nampak gayanya daripada tahun 2014 sampai ke tahun 2019 kita dapat tengok trend yang menurun dengan adanya program-program yang dijalankan di peringkat bahagian dan juga peringkat daerah. Okey, macam KPI yang kita letakkan, impaknya kita dapat tengok penyelesaian isu remaja hamil lebih bersepadu, peningkatan kesejahteraan komuniti ini dan peningkatan kesedaran dan advokasi masyarakat tentang isu kehamilan remaja dan isu yang berkaitan. Contohnya kalau kita lihat pendidikan seksualiti kanak-kanak. Di sekolah di Sarawak kita ada menjalankan satu program, nanti saya akan share lah kemudian jika ada nak diketahui, iaitu kita panggil sebagai KAPS, KAPS, kesedaran dan advokasi pendidikan seksual. Ini kita jalankan khas untuk sekolah-sekolah, untuk remaja di sekolah, tingkatan 1 hingga tingkatan 4, yang berada di sekolah-sekolah di luar bandar. Kita jalankan. Every year kita akan ada sekurang-kurangnya 24 siri untuk 1 tahun. Dan kalau kita lihat quick facts lah about statistik remaja hamil di Sarawak. Bagi tempoh 2015-2019 kita ada 19,640. Macam purata setahun 2,300. Berarti sebulan 100 lebih dan sehari kira lebih 6 hingga 7. Dan kalau kita tengok di sini, tadi kita dengar tentang gadis telanjur ni. Kita tengok yang ini, kalau kita tengok yang berwarna grey ni, inilah yang kita katakan remaja ini yang hamil tetapi tidak berkahwin. Kalau kita tengok peningkatan daripada jumlah bilangan remaja hamil berkurangan trend kita. Tetapi yang tidak kahwin ini meningkat. So inilah concern kita sekarang. Dan kita coba nak menggunakan data 2017-2018 sebagai base data untuk kita nak terus mengurangkan dan memastikan isu ini tidak berlaku lagi di kalangan remaja di bawah umur 18 tahun. Ini adalah kita punya concern sekarang. Dan kalau kita tengok di sini status perkahwinan remaja hamil, kita dapati bahawa trend remaja hamil ni tidak berkahwin meningkat. So we can see peningkatan 14%. Tapi sekarang kita mula mengurangkan melalui program advokasi dan kesedaran advokasi kita. Status persekolahan nampak gayanya sebanyak 95.6% remaja hamil tiada bersekolah ataupun berhenti sekolah apabila sudah hamil. Mereka tidak meneruskan persekolahan sehingga mereka dah tidak larat dan boleh bercuti. Sebenarnya di bawah SOP di Sarawak, Jabatan Pendidikan Negeri, jika seseorang pelajar itu mengandung masih boleh terus bersekolah dan sehingga disahkan oleh doktor tidak dapat lagi turun, maka beliau akan diberi cuti rehat. Dan itulah
yang berlaku. Dan kalau kita lihat status persekolahan 2019, 84% remaja hamil berhenti sekolah sebelum hamil. Sebenarnya di dalam masyarakat 2% saja remaja yang hamil yang tidak pernah pergi ke sekolah. So itu yang kita sedang jajaki sekarang lah, untuk memberi kesedaran dan juga edukasi supaya remaja yang tidak pergi ke sekolah ini pastikan diberi kesedaran dan edukasi supaya mereka tidak terlanjur ataupun mempunyai sikap yang berisiko. Ini kehamilan remaja, ada juga mereka yang dah hamil lagi sekali ataupun sebelum berumur 18 tahun ada hamil lagi kali kedua, ketiga. Dan kalau kita lihat statistik di Sarawak, more or less about 4.5% of Muslims in 2019. Ini yang hamil remaja lah. Okey, daripada jumlah remaja hamil. Okey, kalau kita lihat remaja yang terlanjur ini tidak semestinya disebabkan oleh tabiat beliau untuk suka bebas dan sebagainya. Ada juga yang kena rogol. Ini yang kita dapati, ada isu ini. Iaitu 86.4% mangsa rogol adalah golongan remaja berusia 18 tahun dan ke bawah. So, kalau kita lihat bilangan kes yang berlaku ini, kita dapati rogol ini juga satu daripada faktor yang menyebabkan mereka hamil. Satu lagi adalah kalau kita lihat 91.8% mangsa rogol yang mengandung adalah golongan remaja berusia 18 tahun dan ke bawah. So, itulah menyebabkan isunya. Dan ini kalau kita lihat 87.5% mangsa rogol adalah golongan remaja berumur 18 tahun ke bawah. Ya. Daripada 99.3% mangsa rogol wanita tempatan. Ya. Dan kalau kita lihat in term of etnik, kita boleh lihat Iban, Melayu, highest, right? Dan rogol statutory, juga ini ada satu lagi isu. Kita boleh tengok 91.9% mangsa rogol statutory adalah golongan remaja dalam lingkungan usia 13 hingga 16 tahun. Dan profiling untuk mangsa yang mengandung melalui adalah yang ini umur mereka, ya. Umur mereka. Kalau kita lihat yang paling tinggi adalah 13 hingga 16 tahun. Dan kalau kita lihat satu lagi yang berkaitan dengan sumbang mahram, juga satu isu yang membawa kepada remaja hamil. Kalau kita lihat di sini satu yang agak ramai orang tak percaya ni. Kerana selalunya kalau kita bagi tahu anak-anak kita jangan bercakap dengan orang yang tidak dikenali dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat kes-kes rogol ini yang berlaku, 96% adalah orang yang dikenali. Contrary to popular belief. Ini yang uniknya lah. So setelah kajian diadakan, kita dapati bahawa yang tidak dikenali hanya 4% saja. Orang yang dikenali itu yang paling ramai menjadi suspek dan juga menyebabkan kehamilan remaja di sini. Right. Dan ini 15% kes logo adalah trend berkenalan di media sosial. Ini ada sedikit facts and figures untuk Dr. Anwar lah, supaya at least boleh digunakan kemudian hari, ya. Some of the facts that we can share together. And then di Sarawak 52.6% ini adalah berlaku di luar bandar. Contrary to popular belief, ramai orang kata ini kes yang terlanjur ni selalu bandar punya hal, sebab dia pergi enjoy dan sebagainya. Tak semestinya. You can see that 52.6% is in the rural. Dan ini untuk kalau kita lihat 89.5% mangsa rogol adalah golongan remaja berusia 18 tahun dan ke bawah. Inilah fakta-fakta yang kita ada. Dan mungkin kita boleh kongsi yang lain. Kalau kita lihat sumbang mahram. Okay. Dan
kes pembuangan bayi pun juga ada berlaku dengan. Jadi di Sarawak kes pembuangan bayi tidaklah begitu banyak kalau kita lihat dalam 2017 hingga 2020 kita boleh lihat di sana. Ramai. Okey. Okey, Dr. Zulfar. Ini dia. Ya. Jadi itulah saja yang kita nak share untuk pengetahuan apa yang berlaku di Sarawak, dan kerajaan negeri telah menubuhkan satu urus tadbir, dan melalui urus tadbir tersebut kita menjalankan program integrasi dan juga program bersepadu, dan kita ada satu signature program lah, iaitu program kesedaran dan advokasi pendidikan seksual di Sarawak yang mempunyai komponen kesihatan diri remaja, undang-undang dan hukuman, perlindungan dan kebajikan, pengukuhan jati diri, peranan masyarakat dan ibu bapa. So itulah yang kita ada di Sarawak. Itu saja, Datuk Profesor. Terima kasih. Kami Majlis Dakwah Malaysia bangga dan berterima kasih dengan program yang telah sedang berlaku di Sarawak. Tahniah. Mudah-mudahan dia dapat memberi kesan yang positif dan dapat dipelajari oleh pihak Semenanjung juga. Terima kasih Dr. Zulfar setakat ini. Kita sebelum kita pergi ke Melaka, mungkin kita dengar NGO dulu daripada Puan Ros daripada Kuala Lumpur. Silakan Puan Ros untuk memberi lebih kepada pengalaman menangani mereka yang terlanjur ini di Pusat Bimbingan Redatul Saudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk, terima kasih rakan panelis yang baru kenal. InsyaAllah kita sama-sama sedang membantu ummah, insyaAllah. Sebenarnya saya daripada Pusat Bimbingan dan Perlindungan Remaja Puteri Raudatul Sakinah. Kami sebenarnya Raudatul Sakinah. Kami sebenarnya telah pun ditubuhkan pada tahun 1998, maknanya tahun ini kami sudah pun 22 tahun usianya. Alhamdulillah. So di Raudatul Sakinah ni kebanyakan anak-anak ni dia dibimbing ya di antara usia 12 hingga 25 tahun. Maknanya ada remaja dan ada juga belia. So setakat ni yang ada di Raudatul Sakinah separuh-separuh lah. Separuh yang bawah umur, yang separuh lagi itu yang atas umur. Dulu masa awal penubuhan Raudatul Sakinah kebanyakannya daripada IPT yang usianya 20 tahun ke atas. Kalau dia mengandung pun itu mungkin kerana satunya tunang dan satu-satunya boyfriend. Tapi kalau di sekarang ni pada waktu ini kebanyakan daripada anak-anak ni yang usia sekolah menengah. Yang 12 tahun dan ke atas ni. Sekolah menengah sehingga tingkatan 5 lah. Kebanyakan daripada anak-anak ni telah pun terjebak dengan masalah-masalah yang lebih awal tu daripada media sosial, daripada ketagihan media sosial. Nombor satunya adalah pornografi. Kemudian dicabul. Semasa dia masuk ke Raudatul Sakinah, kebanyakan ni kita tak tahu mereka ini dicabul. Seperti mana kata Dr. Zulfar tu tadi, dicabul, diambil kesempatan oleh orang-orang yang berada di sekeliling. Abangnya, ayah tirinya, datuknya, ayah betulnya. Ada faktor-faktor tu awal sudah bermula. Tapi kemudian apabila dia masuk ke Raudatul Sakinah tu mungkin bukan atas sebab tu lagi dah. Mengandung dengan kawan sekolah ataupun mengandung dengan orang di luar sekolah, dan di kalangan anak-anak ni ada yang terabai dari segi faktor kesihatannya, mentalnya, spiritual, social dan ekonomi. Dan yang paling ramai di kalangan mereka ini yang kurang sangat penghayatan agamanya dalam diri masing-masing. So sebenarnya di Raudatul Sakinah memang keutamaan kami adalah membawa kembali, membimbing kembali anak-anak ini untuk mereka ini menghayati Islam sebagai satu-satunya cara hidup. Jadi di Raudatul Sakinah anak-anak ni baru mengenal erti puasa yang sebenar, erti solat yang sebenar, erti ibadah yang sebenar, bagaimana taat kepada ibu ayah. Dan kalau kita nak tunjukkan
ada ibu ayah yang kata inilah kau buat, kau tanggung, sebenarnya di Rawdatus Sakinah kita ambil kira bukan sekadar anak-anak ini dimasukkan ke Rawdatus Sakinah untuk dibimbing, bahkan juga ibu ayahnya ini ada waktu-waktu tertentu untuk perbincangan dan juga program-program parenting bersama Rawdatus Sakinah. Misi kami adalah sekiranya anak ini dihijrahkan, bertaubat mereka ini dihijrahkan, maka keluarga harus berhijrah bersama. Sebab duduk di Rawdatus Sakinah ni hanya 15 bulan minima, mungkin 2 tahun sampai kan. Tapi apabila mereka kembali balik kepada keluarga kena berperanan. Maknanya keluarga tak boleh tidak, kena ambil tahu kenapa anak ini terjadi begini hari ini. So tak boleh berlepas tangan dan keluarga harus bantu anak ini dan mereka ini kena berubah. Seperti mana kata Saidina Umar Al-Khattab, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. So zaman sudah berubah. Bila zaman sudah berubah, maknanya tak boleh lagi kita ambil satu-satunya cara seperti mana kita dahulu. So hari ini anak-anak ini dia ada segala medium untuk mereka kenal dunia. Kalaulah mak dengan ayah itu kurang pengetahuannya tentang teknologi yang ada sekarang, kemungkinan mak dengan ayah ataupun keluarga akan ketinggalan. Dan anak-anak ini juga dengan pengetahuan yang sangat luas, tanpa sempadan ini, mereka boleh saja memanipulasikan keadaan kepada ibu dan ayah. So kebanyakan daripada anak-anak ni kalau ditanya ya, kebanyakannya memang menipulah sejak awal. Menipu tu sejak awal. So dengan satu penipuan mereka terlepas, 2 penipuan pun terlepas, maka seterusnya akan bertambahlah kegiatan-kegiatan yang mereka sebenarnya luar jangka bagi mereka dan luar jangka juga bagi kita. Sebab mereka, anak-anak ni, dia tak tahu kesan dan akibat. Bila ditanya kepada anak-anak ni, kalau bila mengadakan hubungan seks luar nikah ni, tahu tak tentang HIV, tahu tak tentang akan melahirkan, tahu tak akan mengandung, tahu tak nanti akan begini, begitu. Kebanyakan daripada anak-anak ni dia macam tak belajar di sekolah, Datuk. Macam pergi ke sekolah tu hilang fokus sudah. Mereka ini macam banyaknya memikirkan untuk lebih kepada keseronokan. So seperti mana kata Dr. Zulfa tu tadi, saya melihat faktanya, kalau kita tengok yang di dalam bandar sebenarnya ada, tapi tak nampak, tak kelihatan yang mengandungnya tu sebab di internet, di media sosial sudah ada yang pil jual untuk keguguran, untuk menggugurkan, bukan keguguran, menggugurkan. Dan ada juga sekarang ni yang memang kami di Rawdatus Sakinah selalu juga bersama dengan permohonan-permohonan untuk membantu anak-anak yang tiba-tiba datang tanpa mak ayah tahu keadaan mereka ini. Dan mereka ini juga memilih keluarga-keluarga angkat sendiri melalui FB. Itu yang kadang-kadang mengejutkan sebab kita fikir anak-anak ni dia tak tahu sangat bab-bab melahirkan ataupun mungkin dia nak menggugurkan saja. Tapi sekarang kita tengok mereka ini mungkin boleh melahirkan 5-6 kali dan dia jadi macam satu bisnes sudah ni. Ini yang menggerunkan. Dan saya sendiri berjumpa dengan anak-anak ni yang dia kata dia nak survive untuk hidupnya, untuk mungkin nak belajar lagi. Tapi belajar tu saya nampak macam tak pergilah dah. So, yang saya nampak untuk kehidupan dia sebab ini pemikirannya adalah untuk jadi kaya, untuk senang, tapi dia lupa akan akibat dan kesan. So di Rawdatus Sakinah kebanyakan anak-anak ni apabila dibimbing kembali, mereka betul-betul bertaubat. Mereka betul-betul mahu mendalami agama. Mereka betul-betul nak jadi anak yang baik kepada mak ayah. So sebenarnya kalau kami melihat data-data di Rawdatus Sakinah sendiri,
kami sudah ada 1,000 lebih alumni yang keluar daripada Rodatus Sakinah yang telah dibimbing, dan mereka ini kembali balik ke Rodatus Sakinah untuk menjadi rakan pembimbing kepada adik-adik yang ada di Rodatus Sakinah, dan juga mereka ini menjadi rakan sebaya yang boleh membimbing pula di sekolah-sekolah dan di universiti. So alhamdulillah, kebanyakan daripada mereka yang telah dibimbing masuk balik ke alam sekolah, masuk balik ke alam universiti, dan mereka fokus dan excel dalam akademiknya. Sebenarnya yang kami nampak di Rodatus Sakinah ni, kalau dibetulkan akhlaknya, insya-Allah dia akan betul apabila fokus dalam belajar dan berjaya dengan cemerlangnya, insya-Allah. Itu daripada Rodatus Sakinah. Terima kasih Puan Ros. Nampaknya faktor akhlak ni yang menjadi punca sebenarnya anak-anak kita terlanjur ni. Yeah. Jadi tumpuan yang dibuat oleh pusat bimbingan Puan Ros ni sekira sudah berjaya, dan mungkin kita kena tubuh banyak lagi di sekitar bandar-bandar di Malaysia ni. Sebab statistik memang tidak menunjukkan, sebab perkara itu sudah menjadi cara hidup, sebab akhlak yang tidak ada dia gugurkan anak dia begitu. Jadi tidak ada dalam statistik lah, betul kata Puan Ros itu. Dan seterusnya kita minta Ustaz Huzailan, sorry Ustaz, orang Melaka ni bukan terakhir tapi mungkin terpenting lah, sebab negeri Melaka ni dia juga mendapat sokongan daripada Ketua Negeri Tun Ali Rastam. Ya. Ustaz, silakan Ustaz menceritakan sedikit planning dan juga apa yang dialami oleh pusat di sana. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih yang berbahagia Prof. Datuk Dr. Halim selaku pengerusi forum pada petang ini. Tak lupa juga kepada rakan-rakan panel, Dr. Zulfar, Dr. Anwar dan juga Umi Ros. Pertamanya saya bagi pihak Kerajaan Negeri AMNYA dan Jabatan Agama Islam Negeri Melaka khususnya ucapkan terima kasih kepada pihak Majlis Dakwah Negara kerana sudi menjemput kami di antara salah satu ahli panel pada petang ini. Baik Prof. Datuk yang saya hormati serta ahli-ahli panel, pertamanya saya sampaikan salam yang berbahagia Datuk Pengarah Mak Azhan bin Samad, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Melaka, yang saya kira beliau di antara orang yang sepatutnya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini berbicara tentang sekolah harapan. Walau bagaimanapun beliau tidak dapat kerana ada ketentuan-ketentuan yang lain. Untuk makluman sebagai pendahuluannya, sedikit saya cuba berkongsi berkaitan dengan penubuhan sekolah harapan. Walaupun seperti mana yang kita sedia maklum, penubuhan sekolah harapan ini adalah merupakan hasil cetusan idea mantan Ketua Menteri Melaka yang juga sekarang ini adalah merupakan Tuan Yang Terutama Negeri Melaka, iaitu Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam. Seperti mana yang berbahagia Datuk maklumkan tadi, wujudnya sekolah harapan Negeri Melaka ini adalah merupakan cetusan idea beliau untuk antaranya membimbing remaja-remaja khususnya yang hamil luar nikah. Untuk makluman ahli panel dan juga sidang pendengar sekalian, sekolah harapan ini memang fokus kepada remaja hamil luar nikah sahaja dan tidak mengambil pelajar-pelajar yang terlibat dengan gejala-gejala sosial yang lain. Dan sekolah harapan mula beroperasi pada 17 September 2010 yang saya kira dah juga mencecah hampir
10 tahun, dan dari penubuhan Sekolah Harapan ini adalah sudah pastinya mempunyai objektif yang tertentu di peringkat khususnya Kerajaan Negeri Melaka, yang selepas itu Sekolah Harapan ini diletakkan di bawah pengurusan pentadbiran Jabatan Agama Islam Negeri Melaka. Dan secara kebetulannya pula Sekolah Harapan ini berada di daerah Jasir. Maka apabila berada di daerah Jasir, pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Melaka meletakkan di bawah urus takbir pejabat agama daerah Jasir. Dan pada ketika ini saya selaku pegawai takbir agama daerah Jasir yang bertanggungjawab terhadap takbir urus Sekolah Harapan Negeri Melaka. Di antara objektif penubuhan Sekolah Harapan Negeri Melaka, yakni sudah pastinya untuk menyediakan tempat perlindungan kepada remaja hamil luar nikah, khususnya yang tidak mendapat perhatian daripada keluarga. Sebab Sekolah Harapan menerima pelajar-pelajar ataupun remaja hamil ini secara sukarela. Maksudnya tidak ada daripada sama ada perintah mahkamah dan sebagainya. Seterusnya, Sekolah Harapan menyediakan prasarana yang saya kira juga terbaiklah yang berbahagia Datuk. Sebab kalau kita tengok, saya pun tak dapat nak tayangkan seperti mana Dr. Zulfa tayang tadi. Kalau tak, saya pun boleh tayang juga. Itu semua biliknya adalah berhawa dingin. Alhamdulillah, dia punya tempatnya. Dan di antara kemudahan dan kemudahan lain yang saya nampak kat sini yang sangat penting, iaitu kemudahan sistem pembelajaran, terutamanya kepada pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan sama ada PMR, SPM dan juga seterusnya. Dan ini kita mendapat kerjasama yang baik, terutamanya daripada Jabatan Pelajaran Melaka, di mana kalau pelajar-pelajar yang masih lagi bersekolah dan didapati mereka ini hamil, maka mereka seandainya bersetuju untuk berada di Sekolah Harapan, mereka akan ataupun mereka boleh menduduki peperiksaan. Seandainya waktu periksa tu mereka masih lagi hamil, maka mereka boleh menduduki peperiksaan di Sekolah Harapan, yang Sekolah Harapan juga adalah merupakan salah satu pusat peperiksaan. Dan selepas mereka ni tamat berada di Sekolah Harapan, mereka dibenarkan kembali ke sekolah masing-masing sama ada di sekolah yang sama ataupun di sekolah yang lain. Ini di antara kerjasama yang baik Sekolah Harapan ataupun Kerajaan Negeri melalui Jabatan Agama Islam Negeri Melaka bersama dengan Jabatan Pelajaran Melaka, dan begitu juga kita mendapat kerjasama yang baik daripada agensi-agensi dan juga jabatan-jabatan lain, antaranya Hospital Melaka, Jabatan Kesihatan, pihak polis, pihak Majlis Agama Islam Melaka dan juga yang lain-lain. Di samping itu, objektif penubuhan Sekolah Harapan ini yakni memberi bimbingan kerohanian dan juga kemahiran secara teori dan praktikal, di mana kita mengadakan pelbagai aktiviti bimbingan, antaranya kita adakan kelas pengajian agama yang melibatkan Al-Quran, Tauhid, Fiqh dan sebagainya, dan juga kelas-kelas akademik yang tadi yang bagi yang menduduki peperiksaan, serta kelas kemahiran. Yang kelas kemahiran ini alhamdulillah kita dapat bekerjasama dengan pihak college community. Antara kemahiran yang kita tekankan di sini iaitu antaranya belajar menjahit dan juga masakan kuih-muih dan sebagainya. Tapi apa yang kita tekankan setakat ini iaitu di sudut kemahiran menjahit khususnya, di mana harapan kita apabila pelajar telah menamatkan perlindungan di Sekolah Harapan ini, paling tidak mereka balik bolehlah menjahit baju sendiri, contohlah baju raya diri sendiri dan juga ahli keluarga. Paling tidak dalam tempoh yang singkat mereka ni berada di Sekolah Harapan, Datuk, bukan dalam tempoh 5 bulan sahaja, bukan satu tempoh yang panjang. Oleh sebab itu
kita kena bagi betul-betul penekanan kepada mereka. Di samping itu, program-program yang lain untuk program motivasi jati diri, dan kita juga bekerjasama, berkolaborasi dengan UKM, khususnya bahagian sekretariat Hadari, di mana kita diberi nama program pemindahan ilmu. Ini saya kira sudah lama lah kita mengadakan program kerjasama dengan pihak UKM. Baik. Ustaz, yang nak masuk ke Sekolah Harapan ni hanya orang daripada negeri Melaka ke ataupun semua negeri-negeri lain boleh mohon, boleh layak? Itu yang bagus tu soalan tu, Doktor. Baik, Doktor, sebenarnya awal penubuhannya memang kita tak nak open, walaupun keutamaan diberi kepada rakyat negeri Melaka. Tetapi kalau kita melihat kepada statistik kemasukan, kita banyak menerima daripada luar-luar negeri, daripada Johor ada, Kuala Lumpur ada, Selangor ada, Kelantan, Johor, maksudnya semua luar negeri, termasuklah pernah kita menerima pelajar daripada Sabah. Jadi kemasukan Sekolah Harapan ni sebenarnya tidak khususkan kepada rakyat negeri Melaka, tapi juga kepada negeri-negeri yang lain. Itu Doktor. Maksudnya kita bukan kepada negeri Melaka, tapi negeri-negeri yang lain lah di Malaysia. Maksudnya boleh memohon untuk masuk dan juga mendapatkan bimbingan di Sekolah Harapan dalam tempoh tak lama, lebih kurang 5 bulan. Baik, untuk yang berbagi Datuk, kalau kita tengok antaranya catat organisasi dan Sekolah Harapan, sudah pastinya penasihat, yakni Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan juga pengurusi dia, Yang Berhormat kalau sekarang ni Datuk Haji Mat Rawi selaku Timbalan Pengurusi Majlis Agama Islam Negeri Melaka, dan Timbalan Pengurusi iaitu Datuk Haji Mat Azhan bin Samad, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Melaka. Setiausahanya yakni saya sendirilah, dan juga ahli-ahli jawatankuasa yang lain seperti Majlis Agama Islam, Jabatan Pelajaran Melaka, Jabatan Mufti, Jabatan Kesihatan, Hospital Besar Melaka, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pendaftaran Negara, dan juga Ibu Pejabat Polis Negeri Melaka. Cuma organisasi dari sudut yang sekut yang lebih kecil, pengurusan dan pentadbiran di bawah Jabatan Agama Islam Melaka, yakni pengarahnya Jabatan Datuk Pengarah Jaim lah, Datuk Mat Azhan. Lepas tu saya selaku pegawai tadbir agama, dan kita ada pula 4 orang kaki tangan setakat ini di Sekolah Harapan, yang kita panggil ketua penyelia, lepas tu 3 orang penyelia serta seorang pemandu. Untuk di Sekolah Harapan, untuk makluman Datuk dan sidang pendengar, dalam satu masa kita boleh menempatkan sejumlah 35 orang pelajar. Maksudnya dalam satu masa. Tetapi dalam tempoh PKP ni, kita mengambil kira penjarakan, kita lebih kurang dalam maksimum pun dalam 15 orang saja pada satu masa. Dan kalau kita melihat dari sudut jumlah keseluruhan pelajar yang telah mendapat bimbingan di Sekolah Harapan ni, Datuk, lebih kurang seramai 387 orang selama tempoh penubuhan, dan untuk tahun ini lebih kurang dalam 7 orang. Dan saya melihat trend kemasukan daripada awal penubuhan sehingga sekarang ni nampaknya semakin menurun. Tetapi kalau kita tengok pembentangan Dr. Anwar tadi, macam terkejut juga, sebab kes tu maksudnya semakin meningkat, dan ini menampakkan bahawasanya gejala yang berlaku di luar sana, mereka tidak melaporkan kepada pihak-pihak tertentu, ataupun mereka tidak hadir ke pusat-pusat yang disediakan untuk mendapat bimbingan terhadap mereka yang melakukan kes-kes ini.
Baik, Doktor dan juga rakan-rakan ahli panel, seperti mana yang dibentangkan oleh Dr. Anwar, Dr. Zulfa dan juga Umi Ros tadi, kalau kita melihat kikis yang masuk ataupun berlaku, pelajar-pelajar yang masuk ke sekolah harapan juga lebih kurang bersekitar antara kes pertamanya kalau mengikut kita punya kajian lah yang berlaku di sekolah harapan ni Datuk, yang masuk ke sekolah harapan. Saya melihat fokus kepada yang berlaku di sekolah harapan saja, iaitu antaranya memang faktor utama adalah faktor keluarga. Tetapi faktor keluarga ni kita pecahkan. Ada kesnya kerana penceraian keluarga yang menyebabkan mereka ni tinggal dengan atuk. Dan apabila tinggal dengan atuk ni maklum sajalah. Antaranya atuk ni adalah di antara orang yang paling sayang dengan cucu. Mak ayah pun sayang juga, bukan tak sayang. Tapi Masya Allah, atuk ni lebih sayang kan kepada cucu. Lepas tu saya tengok antaranya faktor kerjaya keluarga. Masing-masing bekerja. Mak ayah bekerja. Sibuk dengan bekerja. Mungkin kerana faktor sekarang kan. Mak ayah bekerja sehingga anak-anak terbiar. Lepas tu tidak nafikan faktor ekonomi keluarga juga. Sebab kalau saya tengok statistik kemasukan pelajar di sekolah harapan ni daripada kurang berkemampuan, sederhana dan juga berkemampuan, kita tengok kurang berkemampuan ni antaranya paling tinggi lah. Lebih kurang dalam 67 ke 70% dia punya dari sudut pendapatan ataupun pendapatan rumah tangga tu tadi. Di samping itu kalau kita tengok antara punca lain suka sama suka, Doktor. Suka sama suka rakan sekerja. Ini juga tidak dinafikan, banyak rakan sekerja. Ada yang kerja macam-macam lah di tempat kerja. Kita tak perlu sebut dekat mana-mana kan. Lepas tu media sosial ni memang kita tak nafikan. Media sosial yang rogol ni saya dapati mengikut analisa kita tak banyaklah di sekolah harapan, tapi ada juga kes sebab kita pernah menerima pelajar yang berumur 12 tahun, 14 tahun yang masuk ke sekolah harapan. Tapi pada saya kalau mengikut kita punya statistik, punca yang paling utama adalah daripada faktor keluarga Datuk. Baik, Datuk dan juga ahli panel sekalian, di samping itu kami di Sekolah Harapan Negeri Melaka setakat ini memang berusaha sedaya upaya untuk membendung masalah-masalah remaja ini, dan kami insya-Allah kalau bagaimana kami melihat untuk masa depan sekolah harapan dan juga mungkin pusat-pusat bimbingan yang lain, kalau ni pada pandangan saya mungkin kita boleh buat lagi kajian yang berkaitan kes ini perlu diperhebatkan lagi, khususnya melalui pusat-pusat pengajian tinggi. Dan cuma kalau boleh hasil kajian tersebut kita boleh bagi kepada pihak-pihak yang berwajib untuk tindakan. Memang kita tak nafikan bimbingan yang berterusan sama ada berbentuk agama, ekonomi, sebab memang seperti mana yang Umi Ros cakap tadi, pelajar-pelajar ni kalau ikut juga statistik kita yang masuk ke sekolah harapan ni, majoritinya yang kosong daripada pendidikan agama. Sebab itu di antara apa yang kita tekankan di sekolah harapan, iaitu paling tidak mereka ini sebelum keluar khatam Al-Quran. Itu memang syarat wajib, khatam Al-Quran. Tapi Doktor, kalau kita betul-betul bagi penekanan, saya tengok walaupun mereka ni kosong masuk ke sekolah harapan, mereka ni kosong, tidak ada didikan agama. Bahkan nak baca Al-Baqarah pun kena belajar balik, kena ajar satu-satu.
Tetapi apabila kita bagi betul-betul penekanan, saya tengok alhamdulillah dalam tempoh kita tak panjang 5 bulan ni, mereka dapat mengkhatamkan Al-Quran, di samping mereka dapat mengetahui tentang berkaitan dengan fardu-fardu ain khususnya, dan juga fardu-fardu kifayah. Tetapi yang kita tekankan sini, yakni Al-Quran dan juga kita tak nafikan, terutamanya ibadah solat. Itu di antara penekanan yang sangat penting, kerana kita pun sedia maklum, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan solat saja yang boleh mencegah perbuatan keji dan munkar. Cuma sekarang ini kita tengok mereka ni solat, tetapi sejauh mana solat mereka itu memberi kesan kepada pendidikan dan juga pergaulan. Sebab itu apabila kita melihat di sudut pengamalan dan mereka melaksanakan amal ibadah ni, terutamanya betul kadang-kadang kita tengok mereka ni memang buat tapi tidak menepati kehendak syariat. Ini mungkinlah di antaranya juga, sehingga apabila mereka melaksanakan amal ibadah tetapi tidak memberi kesan kepada pendidikan kepribadian ataupun rohani mereka, sehingga mereka ni terjebak dengan gejala-gejala yang tidak sepatutnya. Baik, saya kira itu saja sebagai satu. Terima kasih Ustaz Huzailam amat bertuah kita kerana telah meruar-ruarkan aktiviti yang amat baik ini. Dan saya kira apa yang kita dengar petang ini dari segi komitmen daripada pihak yang berwajib yang berkaitan dengan masalah terlanjur ini, nampaknya ada komitmen daripada Jabatan Agama, daripada orang-orang yang berkaitan kesihatan, polis semuanya, dan telah ditunjukkan oleh yang kita dengar daripada Sarawak, yang kita dengar daripada Melaka, dan juga yang kita dengar daripada NGO. Cuma saya rasa mungkin fasiliti kita ataupun usaha kita ni perlu ditambahkan lagi. Contohnya perlu di setiap negeri ada sekolah, perlu setiap negeri ada NGO, dan tiap-tiap negeri mempunyai satu tindakan yang bersepadu di mana telah ditunjukkan oleh Kerajaan Negeri Melaka dan Kerajaan Negeri Sarawak. Saya sangat berbangga mendengar apa yang telah berlaku di Sarawak dan di Melaka, dan juga di pusat Puan Umi. Cuma saya ingin bertanya kepada Dr. Anwar sebagai pakar rujuk kita pada hari ini mengenai hala tuju kita. Apakah cadangan-cadangan lain yang kita perlu buat? Sebab permasalahan ini walaupun sudah ada, tapi saya tengok daripada statistik memang meningkat dan cabarannya agak tinggi untuk memberikan pendedahan dan juga ilmu agama, akhlak kepada remaja-remaja kita supaya dia sendiri sedar yang benda ni salah dan tak perlu melibatkan diri dalam perkara yang membawa terlanjur itu. Jadi sila Dr. Anwar, mungkin pihak universiti perlu melihat dengan lebih luas lagi apa yang kita boleh kembangkan yang berlaku di Sarawak, yang telah dicadangkan di Sarawak dengan baik, dan juga di Melaka. Mungkin kita kena jemput ramai lagi NGO supaya melibatkan diri. Mungkin melalui MDN, Majlis Dakwah Negara, kita mempunyai platform di mana benda ni boleh diwar-warkan lagi, dan mungkin juga gadis-gadis yang mengalami masalah ni dia takut untuk pergi kepada kerajaan negeri ataupun NGO. Mungkin ada strategi lain. Dr. Anwar, silakan Dr. Anwar, satu cadangan. Terima kasih Dr. Halim. Ya, jadi alhamdulillah kali kedua untuk saya berikan pandangan, dan saya bukanlah pakar rujuk sebenarnya, boleh bagi pandangan lah insya-Allah, tapi bukanlah pakar rujuk Dr. Daripada apa yang dibentangkan oleh sahabat-sahabat panel kita, Ustaz Huzailan, Ustaz Mawati sebentar tadi, dan Dr. Sufa, macam mana kata Dr. Halim tadi, memang jelas bahawasanya usaha pemulihan itu adalah satu yang berjalan dengan rancak.
Itu sudah pasti kerana kita memang melihat pertambahan kes ini hari demi hari. Dan semua pun panel pada petang ini telah mengakui bahawasanya betapa pentingnya institusi keluarga itu dalam membentuk anak gadis remaja ataupun remaja-remaja kita. Dan saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Ustaz Zailan. Last kali saya dengar juga. Kata Ustaz Zailan tadi, anak-anak yang masuk dalam sekolah harapan ni walaupun masuk pada zero, tapi last kali dia orang boleh menguasai, betul Ustaz, dan boleh mengikuti program. Dan ini memberi maksud bahawasanya sebenarnya anak-anak remaja kita ni mereka mendambakan dan mengharapkan pendidikan yang mencukupi untuk dia orang. Dia orang nak sangat dekat pada agama sebenarnya. Dan begitu juga yang berlaku di Raudatus Sakinah, betul Ustazah Asmawati. Bila mereka masuk, mereka boleh ikuti program dan sebagainya. Jadi makna di sini bukanlah masalah kita di Malaysia ini dari sudut pemulihan. Kerana saya fikir kalau mencari solusi untuk memulihkan situasi ini, kalau kita banyakkan lagi sekalipun sekolah-sekolah harapan dan sebagainya, dan mana bagi saya satu usaha yang sangat murni, pusat-pusat penjagaan dan kebajikan ini tidak ada masalah, tapi dia bukan satu solusi yang akan mungkin boleh menurunkan kadar gadis telanjur ini ataupun yang kita sebut perbualan bebas di kalangan remaja ini ataupun masalah sosial di kalangan mereka. Bukan satu yang boleh menurunkan kadar itu. Dan sekalipun menurunnya kadar mereka yang masuk ke sekolah-sekolah tersebut, tidak bermakna kes itu menurun macam saya sebut tadi, sebab mungkin di kalangan mereka ni tak daftar pun dan selesaikan masalah tu sendiri di rumah dan sebagainya. Jadi apa yang saya lihat ialah kita tengok pepatah Arab sebutlah, Doktor, apa sebut al-wiqayah khairum minal ilaj. Pencegahan itu lebih baik daripada mengubati, mencegah lebih baik pada mengubati. Mungkin tadi kita bincang dari sudut bagaimana mengubati remaja-remaja tadi yang telah terjebak dalam masalah ini. Tapi kita jangan lupakan soal al-wiqayah. Di sini mungkin kita perlu banyakkan program al-wiqayah. Sebab itulah kalau kita nak keadaan ini menurun, kes itu menurun, kalau kita sebut seawal, dalam Islam sebut seawal kita memilih pasangan itu sudah mesti betul. Memilih pasangan yang kata Nabi berpegang pada agama yang kuat. Kenapa? Kerana Nabi tahu, Islam itu tahu, bila kita memilih pasangan yang baik, dia akan melahirkan, menatijahkan zuriat-zuriat yang baik. Dan kita kalau memilih pasangan yang baik, kita akan melahirkan sebuah keluarga yang bahagia kerana pasangan kita berpegang pada agama. Kok mana pun, kata orang utara lah, saya orang utara, kok mana pun kita mesti balik pada agama. Maksudnya keluarga itu bagaimana diterbina. Kemudian kalau keluarga yang terbina itu keluarga yang baik, keluarga yang kuat agamanya, tanpa saya nafikan berlaku juga masalah ini pada keluarga-keluarga yang kuat agama. Tetapi mungkin nisbahnya kurang berbanding dengan masalah-masalah yang datang daripada keluarga yang kurang didikan agamanya. Dia berpunca daripada ibu dan ayah itu. Ibu dan ayah bercantum, berkahwin, melahirkan zuriat. Sejauh mana mereka melihat anak tersebut sebagai amanah kepada mereka. Dalam Al-Quran kita sebut, sejauh mana mereka menghayati firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sejauh mana ibu bapa memahami konteks ayat tersebut. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu, pertama. Yang kedua, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Ahli maksudnya ahli kamu lah, ahli keluarga, saudara-saudara dan sebagainya, daripada api neraka. Dan kalau keluarga yang beriman yang tahu tentang pegangan ini, yang sudah tentu mereka akan mendidik anak-anak supaya menjadi kalau muslimahnya seorang yang menjaga tata cara seorang muslimahnya, menjaga pandangan, menutup aurat dengan sebaik-baiknya dan sebagainya, dan mengajak mereka solat berjemaah sekali dan sebagainya, mewujudkan suasana Islam dalam keluarga itu memang akan boleh mencegah daripada berlaku masalah ini. Mungkin saya sebut ni agak idealistik Ustaz, Profesor Doktor Datuk, tapi inilah yang perlu kita buat. Sebab kita sudah buat ada di sekolah harapan, sudah ada
NGO pun sudah ada, program kerajaan yang pun sudah ada, tetapi kita kurang mencegah mungkin, kurang mencegah di peringkat family, ibu-ibu dan ayah-ayah, sejauh mana kita menitik beratkan pendidikan anak-anak kita. Jadi itulah yang saya sebutkan di sini, dan mungkin kita sebut semacam saya sebut awal-awal tadi, seawal perkahwinan itu sangat penting. Bagaimana pasangan yang nak berkahwin ini diberikan pendidikan yang cukup tentang suasana rumah tangga dan kewajipan mereka dalam keluarga. Supaya tidaklah nanti apabila suami dan isteri telah berkahwin, mereka mencari nafkah, which is mereka kata itu adalah satu kewajipan terhadap keluarga, sehingga kan mereka mencari nafkah pagi, petang, siang dan malam, sehingga mereka terlupa satu lagi tanggungjawab, iaitu untuk mendidik dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak. Dan walaupun benda tu kelihatan kecil, pada setengah orang, tak apalah, anak kita dah pergi sekolah. Dia hantar pergi sekolah, selesai dia ingat. Dia hantar pergi tadika, selesai. Dan lebih malang lagi, yang kita risau ialah, tak apalah kalau jadi apa-apa kat dia nanti, terlanjur ke apa, kita hantar pergi mana-mana pusat jagaan. Harap-harap itu tidak berlaku. Harap-harap itu tidak berlaku. Dan benda ini bukan maksud saya menyalahkan kewujudan pusat-pusat jagaan, tetapi jangan ada di kalangan ibu bapa ataupun remaja sendiri yang berfikiran demikian. Kerana yang diwujudkan oleh NGO-NGO tadi, jabatan kerajaan dan kementerian tadi, sebenarnya adalah program sokongan untuk pemulihan. Tapi sebelum dipulihkan, alangkah baiknya sekiranya ianya telah dicegah terlebih dahulu oleh institusi keluarga. Sebab itu disebut tadi, siapa sebut saya tak ingat, mungkin Puan Rosmawati tadi, Puan Ros tadi sebut, ibu ayah dulu kena baik, Puan Ros sebut, ataupun siapa tadi sebut, kena baik dulu, barulah anak-anak tak jadi begitu. Jadi kita mesti dalam institusi keluarga itu mesti saya tegurlah, dah halang-halang pada petang ni, kadang-kadang mak ayah macam tadi sebut, terlalu sayang pada anak-anak ataupun terlalu memanjakan anak-anak. Bagi gadget seawal usia berapa? Punca kita salah kat internet, tapi yang bagi internet tu kita bagi dia seawal usia 10 tahun, 11 tahun. Mula-mula dia main game. Tapi lepas dia main game, dia dah tengok benda lain. Dia dah mula. Kan sekarang ni games, dah banyak ads. Advertisement banyak sangat. Kadang-kadang keluar yang bukan-bukan. Dan kadang yang bukan-bukan itu boleh merangsang kemahuan seksual mereka. Dan kadang-kadang kita lihat sendiri di media masa pun, kadang-kadang di televisyen dan sebagainya. Kita tak salahkan televisyen, tapi kalau kita tak pantau, ada saja rancangan yang mana pelakon-pelakon bercumbuan, Hollywood dan sebagainya mungkin. Tidak, mereka tu memang agenda mereka merosakkan akhlak orang, tetapi kita sebagai parent melihat keadaan anak-anak kita menonton rancangan tersebut, adakah kita telah mencegah mereka untuk melihat rancangan tersebut? Di situlah peranan kita sebagai ibu dan ayah, dan sangat banyak sebenarnya memantau pergerakan anak-anak, dengan siapa anak-anak kita berkawan. Ini dari sudut cadangan saya kepada keluarga. Zaman-zaman sekarang tak boleh buat main-main. Pak kata Ustaz Razak tadi, mereka lagi pandai pada kita. Sekarang dia orang boleh beli pil dan sebagainya, orang boleh cover kesalahan mereka. Kalau kita tak pandai daripada orang, dia orang lagi pandai daripada kita. Sebab tu kita kena fikirkan cara yang terbaik. Anak-anak 10 tahun, 11 tahun sekarang ni dah pandai melayari, dah buat TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang media sosial ini, kita kena ajar dia orang. Mungkin kita tak boleh nak halang dia orang guna. Tapi kalau anak gadis kita ajar. Okey, kalau nak posting, jangan posting gambar-gambar yang seksi dan sebagainya, yang menarik perhatian orang. Berpakaianlah sopan dan sebagainya. Zaman sekarang kita tengok wanita-wanita di luar sana mungkin berpakaian mencolok mata. Jadi lelaki-lelaki pula kita tidak ajar pula supaya menjaga kehormatan wanita. Kadang-kadang berlaku benda ni, orang salahkan perempuannya. Sebenarnya yang punca lelaki juga. Lelaki juga, anak-anak lelaki juga harus dididik supaya menghormati kehormatan wanita, sebagaimana Rasulullah SAW selalu menjaga hak-hak wanita. Kemudian kita sebut juga di sini dari sudut pencegahan yang boleh dilaksanakan oleh pihak masyarakat. Masyarakat kita, sejauh mana kita melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Sebagai contoh je saya bertanya, kita pergi ke pasar raya, kita lihat pasangan bercumbu-cumbuan ataupun tak bercumbuan pun, mereka berdua-duaan, dan kita pasti ini anak remaja, baru remaja ni, memang confirm belum kahwin lagi. Pernah tak kita berani tegur? Tak berani kita.
Zaman sekarang kita pencegahan tu memang ada. Pemulihan memang ada, tapi mencegah. Bila kita melihat suasana yang mungkin mewujudkan ataupun suasana ataupun keadaan yang boleh membawa kepada zina itu, beranikah kita tegur? Beranikah kita tegur? Kalau tidak dengan biyadihi, falyughayyirhu biyadihi. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Hendaklah dia mengubah dengan kekuasaan yang ada padanya. Dengan tangan dia maksudnya ialah dengan kemampuan kuasa yang dia ada. Kalau kita pihak berwajib, kita mungkin boleh buat undang-undang dan sebagainya. Kita boleh laksanakan program, kita boleh buat sekatan dan sebagainya. Tetapi kalau tak mampu, fabilisanihi. Ramai kita pilih apa? Fabi qalbihi. Yang itu yang ramai orang tengok, Allah tak baguslah ni. Tapi dalam hati simpan. Last sekali udah beranak, udah hamil, tak boleh buat apa lagi. Terpaksa dipulihkan. Pemulihan itu bagus, tetapi dia mengambil masa lagi teruk berbanding dengan nak kita kata apa, cegah daripada awal-awal. Sebab tu kita mungkin nahi mungkar itu kurang, pencegahan itu kurang. Mungkin kita perlu kata apa, usaha lagi lipat gandakan dari sudut penguatkuasaan undang-undang yang boleh mencegah. Yang boleh mencegah mungkin kepada anak-anak gadis ini keluar lebih pada waktu 8 malam dan sebagainya. Walaupun mungkin orang kata ini mengganggu hak-hak sosial dan hak-hak peribadi dan sebagainya, tapi kalau kita tahu itulah punca menyebabkan mereka melepak dan sebagainya, pergi ke tempat-tempat yang tidak berfaedah sehingga menimbulkan masalah ni. Why not kita as kerajaan, as government, kemudian as masyarakat, kalau kita komuniti setempat macam persatuan taman dan sebagainya. Kadang-kadang taman ni dia ada dia punya padang kan, padang. Macam taman saya pun ada padang betul. Jadi padang tu kita tengok selalu malam-malam ni ada je pasangan berantu, 2 orang, 3 orang. Why not kita sebagai ahli persatuan pergi tegur, pergi ajak mereka, jangan buat benda ni tak baik, ajak mereka pergi bersolat. Jadi kalau ada suasana nahi mungkar itu, mungkin insya-Allah program-program pemulihan yang telah dinyatakan oleh sahabat-sahabat panel kita tadi akan lebih berkesan. Sekiranya tidak disupport oleh pencegahan tadi, mungkin keadaan ini dia akan berterusan dan mungkin tidak ada penghujung. Na'udzubillah min zalik. Kita tidak mahu negara kita ni terkenal dengan negara yang mana remajanya rosak akhlaknya, lahir pula anak-anak luar nikah. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan hampir pun zina. Bukan kata jangan buat zina, jangan hampir. Maksudnya kalau satu benda tu kita tengok contoh satu paparan di skrin nampak akan membawa kepada zina, itu pun jangan hampir. Ataupun jalan-jalan yang bawa kepada zina, itu pun kita kena tutup. Ibu bapa, kerajaan dan sebagainya, jangan hampiri pun zina. Kerana apa? Kerana zina itu adalah satu benda yang keji, benda yang rosak dan juga jalan kepada ke arah kerosakan dan kebinasaan. Jadi itulah yang saya nak sebut. Kalau kita sebagai bincang di sini, siapa yang bersalah, kita boleh salahkan semua orang. Tetapi apa-apa berpunca daripada diri kita sendiri. Kalau kita selaku mak ayah pada petang ini yang mendengar ini, kita fikirlah sejauh mana kita telah melaksanakan tanggungjawab kita dalam mendidik anak-anak, memberi didikan agama kepada mereka dengan baik, memelihara, mempertahankan kedudukan mereka. Jangan kita makan haruan apa tadi tu kan yang berlaku tadi. Kemudian kalau kita sebagai kerajaan, program pemulihan mungkin telah cukup, tetapi adakah kita telah melaksanakan program pencegahan? Kerana kerajaan itu adalah satu yang berkuasa, boleh buat undang-undang dan sebagainya. Kadang-kadang untuk melahirkan satu undang-undang, nak buat satu undang-undang terpaksa berhadapan dengan persepsi dan pantahan masyarakat. Tetapi kalau kita sebagai kerajaan, kita mengetahui itulah jalan terbaik untuk mengekang penularan gejala ini, maka itu satu tindakan yang perlu kita buat walaupun tidak populis. Allahu'alam. Datuk, saya minta maaf kalau apa yang tak cukup. Terima kasih Dr. Anwar, satu kupasan yang saya juga bersetuju. Dan saya kira faktor utama saya rasa banyak, tetapi saya setuju dengan Dr. Anwar, penekanan hendaklah diberi kepada institusi keluarga, ibu bapa dan anak-anak, di mana sekarang ni kita lihat merata-rata longgar dan tidak menepati tujuan keluarga itu exist sebenarnya. Keluarga itu tidak menjalankan tugas masing-masing, ayah, mak dan juga anak-anak juga sendiri dan segalanya lah. Jadi masa sudah hampir 4:30. Jadi saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan
berbanyak-banyak terima kasih. Saya rasa forum kita hari ini telah menepati tujuan kita, dan Majlis Dakwah Negara melalui Sosio Budaya ingin mengucapkan terima kasih kepada wakil daripada YB Menteri Sarawak, Dr. Zulfar. Terima kasih Doktor kerana telah memberi penerangan yang baik, dan juga kepada Dr. Anwar sendiri daripada USIM, dan juga kepada Puan Umi, Puan Ros daripada NGO, dan juga kepada Ustaz Huzailan kerana telah memberi penerangan dari aspek pemulihan, dan juga Dr. Anwar memberi dari aspek pencegahan, di mana dua-duanya amat perlu, saling melengkapi, kita perlu. Dan mungkin di masa hadapan kita cuba lagi dalam bahagian pencegahan juga untuk kita membaiki struktur masyarakat Islam kita ni ke arah yang lebih baik. Dengan itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.